أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca beberapa potong ayat daripada surah yang ke-26 di dalam Al-Quran, merujuk kepada surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, surah para penyair. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan beberapa prinsip yang berkaitan dengan ketuhanan, yang mana hasil daripada penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sesi bersemuka, sesi dialog face to face, perdebatan di antara seorang Nabi dan Rasul, iaitu Musa alaihi salam dengan bapa angkatnya iaitu Fir'aun. Baik, saya akan membacakan bermula daripada ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaykum lamajnun. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Surah Asy-Syu'ara ayat 23 hingga 29. Baik, di dalam ayat 23 adanya persoalan daripada Fir'aun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Qala Fir'aun, maka berkata ataupun bertanyalah Fir'aun, wa ma rabbul alamin,
siapa Tuhan alam semesta ataupun seluruh alam ini. Baik, sebagai muqaddimah ataupun sinopsis, isu debat ataupun pertemuan dan perjumpaan di antara Nabi Allah Musa dan Fir'aun ini panjang kisahnya di awal surah Asy-Syu'ara. Bermula daripada ayat yang ke-10 sampai ayat 58, panjang. Tapi saya memilih ayat 23 kerana membincangkan tentang isu dan prinsip ketuhanan. Ini penting untuk kita memahaminya dengan baik. Bagaimana Nabi Allah Musa cuba memperkenalkan kepada Fir'aun Tuhan yang sebenar-benarnya, yang paling layak dan paling berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk, oleh seluruh manusia yang berada di atas permukaan bumi ini. Bukannya Fir'aun yang sekadar mendakwa, bukannya Fir'aun yang sekadar klaim dirinya adalah Tuhan. Baik, persoalan Fir'aun ini sebenarnya hasil daripada bermula ayat yang ke-16, yang mana ayat ke-16 berbunyi fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka tatkala kamu berdua mendatangi kepada Fir'aun, berdua bermaksud Nabi Allah Musa alaihi salam dan abang kandung dia Nabi Allah Harun alaihi salam. Sebelum ini di Bukit Tursina, di satu lembah yang suci yang disebut dengan Al-Muqaddasi Tua, lembah suci yang bernama Tua, ketika mana Allah mengarahkan Nabi Musa alaihi salam supaya mendakwahkan Fir'aun. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah supaya mengangkat saudaranya Harun juga sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagai wazir, penolong ataupun peneman bagi dirinya dalam menjayakan dakwah kepada Fir'aun. Jadi bila kamu berdua telah mendatangi Fir'aun, faqula, maka katakanlah di hadapan Fir'aun, inna rasul rabbil alamin. Kami berdua ini adalah utusan, kami berdua ini adalah pesuruh kepada Tuhan sekalian alam. Jadi di sisi Fir'aun, Fir'aun kenal siapa itu Musa, dan Fir'aun kenal siapa itu Harun, dan kemungkinan besar Fir'aun memahami kalimah utusan dan kalimah pesuruh. Tetapi lafaz yang terakhir, pesuruh kepada siapa, utusan kepada siapa, Tuhan sekalian alam. Ni yang tidak difahami oleh Fir'aun, ni yang tidak diketahui oleh Fir'aun. Dengan kata lain, Fir'aun tidak mempunyai ilmu, dia tak ada pengetahuan, dia tak ada informasi siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi Musa, Tuhan sekalian alam. Kerana selama ini dia mengarahkan dan meminta penduduk-penduduk Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan, yang disembah oleh penduduk Mesir, yang dipuja oleh penduduk Mesir, yang ditaati segala kata dan perintahnya oleh penduduk Mesir. Jadi bila Nabi Musa cuba memperkenalkan satu zat, satu entiti yang lain dan berbeza daripada dirinya, yang dia tidak tahu, yang dia tidak fahami, maka keluarlah soalan tadi, wama rabbul alamin. Siapakah Tuhan sekalian alam? Baik, bila kita membaca surah ini, saya tertarik dengan satu lagi persoalan yang hampir sama yang Allah ungkapkan dalam surah yang lebih awal, iaitu surah Taha. Dalam surah Taha ayat 49, Allah berfirman, qala faman rabbukuma ya Musa. Berkata Fir'aun, faman rabbukuma, siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa?
Yang menjadi titik perbezaan di antara ayat Taha 49 dengan Syu'ara 23 ialah lafaz man dan lafaz ma. Dalam 49 Taha, faman rabbukuma, menggunakan lafaz man. Tapi dalam ayat ni bukan waman rabbul alamin, tapi wama rabbul alamin. Dalam sisi ilmu bahasa Arab, man adalah yang paling sahih. Man adalah yang paling jelas bila kita ingin mengetahui tentang peribadi, tentang personal, tentang susuk tubuh seseorang. Seperti kita bertanya, man anta, siapa kamu? Man abuka, siapa bapa kamu? Man akhuka, siapa saudara kamu? Man ummuka, siapa mak kamu? Sesuai dengan lafaz man. Tapi bila ma, dia lebih mengarah kepada benda. Bila ma, dia lebih mengarah kepada jenis. Jenis hakikat sesuatu benda, hakikat jenis. Dan Allah bukan jenis berjenis. Dan Allah ni adalah suatu yang berbeza daripada untuk kita sifatkan dia dalam bentuk jenis. Baik, di sinilah kita dapat melihat pandangan-pandangan daripada ulama-ulama tafsir bahawa yang dimaksudkan dengan wama rabbul alamin, sebahagiannya mengatakan ada unsur-unsur pelecehan, ada unsur-unsur nak menjatuhkan, ada unsur-unsur nak menghinakan. Dengan kata lain, nak meletakkan zat ataupun entiti tertinggi dan paling agung yang dimaksudkan oleh Nabi Musa hanya level-level, hanya maqam-maqam dengan sesuatu benda ataupun jenis saja. Boleh faham? Jenis apa Tuhan kamu? Benda apa Tuhan kamu? Dia tidak mengguna dengan lafaz man. Baik, itu satu. Dan ada pandangan lain yang mengatakan Fir'aun ini bila dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, jadi kalau dipermasalahkan ataupun dipersoalkan kepada orang-orang di Mesir, siapa Tuhan kamu, siapa yang kamu puja, siapa yang kamu sembah, jadi orang-orang di Mesir boleh menunjukkan siapa Tuhan sembahan mereka, siapa Tuhan pujaan mereka, iaitu Fir'aun. Dengan rupanya, dengan gambarannya, dengan simbolismenya boleh digambarkan. Kalau kata sebut Fir'aun Tuhan hak kamu sembah, sebut Fir'aun Tuhan hak kamu puja, dia lagu mana? Jadi tinggi dia lagu mana, besar dia lagu mana, kekuasaan dia lagu mana, rupa dia lagu mana. Seolah-olah Fir'aun berkehendakkan benda yang sama bila bertanyakan dengan lafaz wama tadi. Tuhan hang lagu mana, jenis lagu mana, benda lagu mana. Dan soalan ini adalah soalan yang berbentuk pelecehan, soalan yang berbentuk nak merendahkan dan menjatuhkan. Baik, bila kita sebut macam ni, sebenarnya Nabi Allah Musa tidak perlu pun memberikan jawapan atas permintaan Fir'aun tadi. Tetapi sebab tujuan utama yang lebih penting ialah kerana Fir'aun ni kerana Nabi Musa nak mendakwahkan Fir'aun. Ada perasaan belas, ada perasaan kasih sayang di hati Nabi Musa, juga nak menjadikan Fir'aun termasuk salah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menerusi ajakan dakwah ni. Jadi kalau boleh kita nak bagi tahu dekat Fir'aun, nak perkenal dekat Fir'aun siapa Tuhan hak sebenar yang layak disembah. Bukannya dia sekadar dakwaan dan claiming dia. Soalan ni tak perlu ambil pok pun, soalan ni tak perlu dilayan pun. Tetapi disebabkan dengan keinginan untuk memperkenalkan. Baik, di sini kita perlu memahami beberapa perkara. Kalau kita masuk sedikit berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, ada 4 perkara yang menjadi asas dan basic penisbahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama, hak ni jangan sesekali cuit, jangan sesekali kacau, jangan sesekali sailang, jangan sesekali ceroboh dan masuk campur. Apa dia? Yang berkaitan dengan
zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa yang mengetahui hakikat zat Allah kecuali zat dirinya sendiri. Tak ada siapa yang mengetahui hakikat diri Allah kecuali diri Allah sendiri. Hak ni kita tak boleh nak bayang, kita tak boleh nak rupa, kita tak boleh nak explain, kita tak boleh nak describe. Hak ni jangan masuk campur, jangan ceroboh. Yang kita boleh hurai, yang kita boleh bincang, yang kita boleh describe ialah 3 benda. Pertama ialah berkaitan dengan nama-nama dia. Tu tak jadi masalah. Yang kedua berkaitan dengan sifat-sifat dia. Tu pun tak jadi masalah. Dan yang ketiga berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya, iaitu af'alullah. Pasal apa hak ni kita boleh hurai, pasal apa hak ni kita boleh bincang, pasal apa hak ni kita boleh describe pada orang lain? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun telah menceritakan tentang nama-nama dia di dalam kitab suci Al-Quran. Allah sendiri yang bagi tahu tentang sifat-sifat dia di dalam kitab suci Al-Quran. Dan Allah sendiri bagi tahu tentang perbuatan-perbuatan dia di dalam kitab suci Al-Quran. Ditopak, tambah, plus dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh berkaitan nama. Kita baca Al-Quran, sak bertemu Ar-Rahman, sak bertemu Ar-Rahim, sak bertemu Al-Malik, sak bertemu Al-Qudus, Asma'ullahul Husna. Siapa yang bagi tahu nama ni? Allah sendiri. Begitu juga dengan nama-nama yang tidak termasuk dalam 99, tapi terdapat di dalam hadis-hadis Nabawi. Contohnya seperti lafaz Ya Hannan, Ya Mannan. Ada ke tak ada? Ada. Maknanya kita kena iktiraf. Hannan dan Mannan juga termasuk daripada nama-nama Allah yang mulia. Sebab ada dalam hadis Nabi. Begitu juga dengan sifat. Yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha memuliakan, yang maha menghinakan, yang maha memberi rezeki, yang maha memberi rupa dan sebagainya. Dan begitulah perbuatan-perbuatan Allah dalam mengurus dan mentadbir makhluk dan alam ini. Jadi seolah-olah soalan Fir'aun ni mengarah kepada yang mana? Yang pertama tu. Nak tahu jenis lagu mana? Hakikat lagu mana? Soalan ni soalan yang tak patut ambil pot. Tapi sebab keinginan untuk berdakwah dan memperkenalkan Nabi Musa sebagai seorang Nabi, dia bagi tahu juga hal tersebut menerusi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda. Termasuklah kitab Taurat yang diwahyukan kepada baginda. Nak cerita hak ditanya oleh Fir'aun tak boleh. Tapi cerita hak boleh cerita je. Sebab inilah Allah wahyu padaku, iaitu tentang sifat dia. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Jadi Tuhan yang aku maksudkan itu adalah zat yang menjadi pencipta, yang menjadi pengurus, yang menjadi pentadbir kepada 7 petala langit dan juga bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya. Dia bukan setakat cipta 7 petala langit, dia bukan setakat cipta bumi, tapi apa-apa makhluknya yang berada di antara langit dan bumi pun dia buat. Jadi ini termasuk apa? Termasuk sifat Allah yang diceritakan kepada Fir'aun. Baik. Bila sebut sebagai pencipta, secara sederhana, kadang-kadang kita bertemu penisbahan sifat kepada Allah dengan lafaz khalaqa, menjadikan. Kadang-kadang dengan lafaz fatara, juga menjadikan, menciptakan. Jadi ada ulama yang memberi perbezaan lafaz khalaqa dan fatara. Khalaqa menjadikan dan fatara menyempurnakan kejadian, memperelokkan kejadian. Baik. Sederhana yang kita boleh faham, selaku Al-Khaliq, pencipta. Bila sebut Allah sebagai pencipta, dia bukan berakhir dengan penciptaan semata-mata.
Bila Allah dengan zatnya yang bersifat pencipta, maka dia akan terkait dengan sifat yang lain. Contohnya Al-Musawwir. Apa dia Al-Musawwir? Yang maha memberi rupa. Bila Allah cipta sesuatu, bila Allah buat sesuatu, maka ciptaan ataupun kejadian tersebut mesti ada rupa. Bila kata Allah jadikan malaikat, ya, Allah pencipta bagi malaikat, tapi ada rupa bagi malaikat yang diberi pada ciptaannya yang bernama malaikat. Bila Allah bertindak sebagai pencipta manusia, sekaligus ciptaan itu ada rupa yang Allah ciptakan bagi makhluk yang namanya manusia. Begitulah hak lain pun. Bila kata Allah cipta gajah, ada rupa bagi gajah. Bila Allah cipta beruang, ada rupa bagi beruang. Dan bila ada rupa itu, auto dia terkait dengan sifat yang memberi kehidupan. Dia bukan setakat buat, dia bukan setakat bagi rupa, dia bukan setakat menyempurnaan penciptaan tu, tapi dia bagi kehidupan. Bayangkan kalau kehidupan Allah tak bagi. Setakat buat dan setakat bagi rupa. Kalau buat saya jadi saya, buat rupa saya jadi lagu ni. Hidup tak bagi, jadi lagu mana? Duk keras depan ni kan? Siapa buat tu? Allah. Siapa yang bagi rupa kat depan tu? Allah. Hidup tak dia? Dah, Allah tak bagi. Allah bagi hidup, maka kita hidup. Bila hidup, dia terkait dengan sifat Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Setiap makhluk Allah ditentu, ditakdirkan rezeki dia. Buat malaikat ada rezeki cara malaikat. Buat manusia ada rezeki cara manusia. Buat haiwan binatang ada rezeki cara masing-masing. Dia akan terkait dengan banyak benda daripada nama dan sifat-sifat dia yang maha besar dan maha agung. Bila ni disebutkan kepada Fir'aun, ini adalah merupakan satu cabaran, satu challenge. Kalau ni sifat Tuhan aku, cabar sifat ni. Kalau ni sifat Tuhan aku, challenge sifat ni. Agak-agak mampu tak Fir'aun? Agak-agak mampu tak? Fir'aun tak boleh nak buat apa pun. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah sebutkan, kalaulah dikumpulkan para cerdik pandai, para akademik ke, orang sains hebat-hebat pun, walaupun cuma nak suruh mereka mencipta walaupun seekor lalat, boleh tak? Carilah hak terror-terror, habis-habisah hang nak ambil masa banyak mana nak mesyuarat, ambil masa banyak mana nak create, ambil masa banyak mana nak buat cuma seekor lalat cabaran. Tu pun tak lepas, apatah lagi hang nak banding dengan ciptaan Allah. Wa ma bainahuma, dan segala apa yang berada di antara keduanya lagilah tak mampu. In kuntum muqinin, sekiranya kamu semua mahu meyakini atau mahu mempercayainya. Kalau kamu rasa nak yakin dengan apa yang aku sebut, kalau kamu rasa nak percaya apa yang aku habaq dekat kamu semua. Fir'aun ada jawapan tak terhadap dalil ni? Fir'aun ada hujah tak terhadap dalil ni? Tak ada. Sebab dia tak ada kemampuan pun, dan dia sedar diri dia tu siapa. Cuma sekadar claiming, cuma sekadar dakwah. Baik. Apa jawab Fir'aun? Qala liman hawlahu, maka berkatalah Fir'aun kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sebab pertemuan ini bukan hanya Nabi Allah Musa, Harun dan Fir'aun, tetapi bila masuk dalam istana, bila masuk dalam rumah agam Fir'aun ni, maka Fir'aun akan didampingi dan diapit oleh siapa? Menteri-menteri dia ada sekali, pembesar-pembesar dia ada sekali, orang-orang hebat dia ada sekali, dan rakyat-rakyat bawahan pun ada sekali. Jadi Fir'aun sebut kepada mereka semua, ala tastami'un, tidakkah kamu semua mendengar apa yang disebutkan oleh Musa? Tidakkah kamu semua mendengar ucapan daripada Nabi Musa? Baik. Ini adalah ucapan yang
mengkagumkan ataupun menghairankan, yang menunjukkan kepada kebodohan pembicara. Dia nak jawab hujah Nabi Musa tak dapat. Dia nak challenge sifat yang diterangkan oleh Nabi Musa, iaitu sifat yang Tuhan sebenar pun dia tak boleh cabar, dia tak boleh challenge. Yang dia mampu sebut kepada orang yang berada di sekitar dan sekelilingnya, lihat apa yang disebutkan oleh Musa. Kalau kita nak guna bahasa kampung, tengok Musa duk merepek apa ni, dia duk sembang apa ni. Jawapan tak ada terhadap Tuhan yang disebutkan oleh Nabi Musa. Pertama sekali, kalau kita bermain ayat ini dengan seni balaghah, ayat ini juga ada nada emosi dan nada yang berunsurkan kemarahan. Pasal apa Fir'aun nak marah? Pasal apa Fir'aun emosi? Lihat kepada ayat sebelumnya di belakang tadi. In kuntum muqinin. Kalau hampa semua mahu yakin, kalau hampa semua mahu percaya. Asalnya pertemuan ini ialah face to face, satu sama satu, debat di antara Nabi Allah Musa dan Fir'aun. Asal dia. Tapi di belakang tu seolah-olah Nabi Musa telah mengajak, Nabi Musa telah tarik kerab yang ada untuk masuk dalam isu dan perbincangan ni. Kalau soalan tu, jawapan tu nak bagi tahu dekat Fir'aun seorang, tak perlu guna kalimah in kuntum, tapi guna in apa? In kunta, kamu seorang saja. Tapi bila guna in kuntum, ajak crowd yang ada, ajak orang hak tengok, ajak orang hak mendengar masuk sekali dalam isu ni. Seolah-olah bila Fir'aun yang tanya siapa Tuhan semesta alam, bagi tahu sifat dia. Sekiranya kamu semua nak yakin, sekiranya kamu semua nak percaya. Sekarang ni bila Nabi Musa ajak dan heret kerap sekali dan jawapan tidak ada di sebelah Fir'aun. Jadi dia ada perasaan apa? Dia perasaan hot, perasaan emosi, perasaan nak marah. Tengok apa yang dia duk merepek ni. Kenapa dia sebut Nabi Musa merepek? Kerana pada anggapan dia, yang selama ini penduduk Mesir telah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Penduduk Mesir telah menganggap dirinya sebagai sembahan. Tiba-tiba datang Nabi Musa memperkenalkan satu zat lain, memperkenalkan satu personal lain yang dianggap sebagai Tuhan yang sebenar. Yang kita sebelum ni tak tahu pun pasal zat ni, yang kita sebelum ni tak kenal pun pasal Tuhan hak dia cerita ni, dia duk merepek apa ni. Baik, bila demikian, apa kata Nabi Allah Musa? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sesungguhnya Tuhan kamu dan Tuhan-Tuhan nenek moyang kamu yang terdahulu. Tuhan yang aku duk sedang cerita pada kamu semua ni ialah Tuhan aku, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu sebelum ini. Dalam ayat ini, dalam ucapan ini, seolah-olah Nabi Musa mengajak para pendengar dan yang hadir dalam majlis tersebut untuk melakukan perubahan. Di mana nilai perubahan yang diajak oleh Nabi Musa? Tuhan yang aku duk sebut tu Tuhan aku, Tuhan yang aku sebut tu juga Tuhan kamu, dan Tuhan yang aku sebut tu juga adalah Tuhan nenek moyang kamu sebelum ini. Nak habaq di sini, kalaulah nenek moyang kamu sebelum ini telah tersilap langkah, telah tersesat, telah terseleweng, telah terkeliru kerana menganggap Fir'aun ataupun keluarga dia sebelum ni lah, bapa Fir'aun tu sebagai Tuhan ke, hak zaman tok dia dulu tok Fir'aun sebagai Tuhan, sama seperti kamu menganggap Fir'aun ada ni sebagai Tuhan, berubahlah kepada mengenal dan menyembah Tuhan sebenar yang aku sedang cerita pada hampa ni, yang sedang aku sebut sifat-sifat dia pada kamu semua. Itulah Tuhan hak sebenar.
Dan kalau kita keluar sikit daripada sisi tafsir, bila kita membaca mitologi tentang sejarah Mesir kuno, Mesir kuno ni dia percaya adanya dewa-dewa. Ada yang disebut dewa Osiris, Isis, Horus, Hathor, Ra, dan sebagainya. Salah satu dewa yang masyhur dan popular di sisi masyarakat Mesir kuno ialah apa dia? Dewa Ra. Apa maksud Ra? Matahari. Dewa matahari. Jadi dalam mitologi orang-orang Mesir dahulu, dewa matahari ini dia telah menukar bentuk dia menjadi manusia. Bila jadi manusia, dia berkahwin dan melahirkan anak-anak keturunan manusia. Tapi sebab ada titisan darah kedewaan mereka tadi, mereka boleh ubah dan tukar rupa mereka sesuka hati. Sebab tu kalau kita tengok filem ke Mesir kuno, tubuh orang kadang-kadang kepala apa? Kepala burung lang, pernah tengok? Kadang-kadang tubuh orang kepala serigala, tubuh orang kepala binatang ni, tubuh orang kepala ni. Mitos dia, mitologi dia. Jadi mereka beranggapan keturunan Fir'aun ni ialah titisan daripada dewa matahari. Dan sebab tu ada sesetengah pendapat yang menyebut sebahagian penduduk Mesir dia sembah matahari yang terbit pada waktu pagi dan menyembah matahari bila matahari itu terbenam. Jadi Fir'aun dianggap sebagai keturunan dewa tertinggi matahari. Sama kalau kita belajar tentang sejarah agama Shinto, agama Jepun, yang dahulu ada satu dewa, Amaterasu Sun, dewa matahari, turun ke bumi, jenis rupa manusia lah. Raung punya raung, jalan punya jalan, bertemu dengan puteri gunung Fuji, manusia cantik. Dewa tadi terpikat dengan puteri gunung Fuji, kahwin. Bila kahwin melahirkan anak-anak keturunan manusia. Tapi mereka percaya dalam tu ada titisan kepada dewa matahari. Sehingga sampailah Maharaja Hirohito, Akihito dan sebagainya. Dan sebab tu kenapa mereka menyembah Maharaja mereka, kerana menganggap ada titisan roh dewa matahari. Bahkan matahari pun mereka sembah. Bahkan bendera mereka pun gambar apa? Jepun, gambar matahari juga. Ini mitos, mitologi. Jadi nak nampaknya itulah keadaan yang berlaku. Kemudian apa kata Fir'aun? Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Berkatalah Fir'aun, sesungguhnya rasul kamu yang diutuskan kepada kamu benar-benar orang gila. Jadi Fir'aun tetap tak ada hujah, tetap tak ada jawapan, tapi dia guna melalui pendekatan apa dia? Assassination character, pembunuhan watak. Sebab dia telah kehilangan hujah, memang tak ada hujah pun, memang tak ada jawapan, tapi dia menggunakan pendekatan pertuduhan dan label. Sesungguhnya Rasul kamu yang diutuskan pada kamu ni sebenarnya adalah seorang yang gila. Buat tuduhan, buat labelan. Tuduhan tu pula bukan tuduhan yang benar, tapi tuduhan yang palsu. Dan ayat tu seolah-olah mengandungi silis dan sindiran. Sesungguhnya Rasul kamu yang diutuskan pada kamu, sindir. Tapi nak abad walaupun mengiktiraf kalimah Rasul, ni utusan kamu ni, yang diutus pada kamu tu Allah, sebenarnya orang gila. Okey, baik. Bila kita dalami secara mendalam, ni kalimah siapa tuduhan ni? Sumber dia daripada pemimpin mereka, penguasa mereka, pemerintah mereka yang mereka anggap sebagai Tuhan dan sembahan, Fir'aun. Kalaulah hadirin yang ada, bayangkan, punya sedikit keyakinan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi Musa, ada siapa berani tonjolkan kepercayaan mereka?
Kata nampak logik Nabi Musa habaq tu, nampak betul Nabi Musa habaq tu. Nak banding sifat-sifat Tuhan hak dia cerita ni dengan Firaun, jauh. Siapa berani buat lagu tu depan Firaun? Kalau dia ada rasa agak-agak semasa tu, siapa berani nak kata memang kuat hujah belah Firaun ni, bukan kuat hujah belah Nabi Musa ni, abang pun lingkup dah hang ni. Siapa berani habaq lagu tu? Tak ada siapa berani. Dan siapa berani bangkang atas pertuduhan tu kalau dia rasa tak betul dan tak layak pun? Kalau ikut cakap dia tu, tak ada unsur-unsur taksiuman. Gaya dia masuk tadi pun bukan macam orang gila, bukan macam mabuk, bukan macam tak betul. Ayat dia pun elok tersusun. Macam mana kamu boleh tuduh dia gila? Agak-agak boleh tak nak habaq depan Firaun lagu tu? Siapa berani? Baik. Ini satu benda yang cukup penting. Benda-benda ni mengajar kepada kita satu kefahaman. Inilah pendekatan politik bacul Firaun. Bila ni ucapan dia, benda ni boleh jadi stempel, benda ni boleh digazet. Tak ada siapa boleh bangkang, tak ada siapa boleh lawan. Kalaulah TV3 zaman tu buat keluar berita esok, rupa-rupanya pemuda yang nak mendakwahkan pemimpin kita, yang nak mendakwahkan raja kita, atau lebih jauh keluar berita yang nak dakwahkan Tuhan kita, sebenarnya orang gila je. Rakyat duk baca surat khabar, tak boleh, pergi orang gila lah. Duk tengok berita, orang gila lah. Sebab tu bukan main-main. Anda kena faham sistem ni. Jadi tak apalah tuduh gila sekalipun, Nabi Musa tetap memberikan hujah. Apa hujah dia? Sambung lagi. Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma. Tuhan aku adalah Tuhan pemilik timur, Tuhan pemilik barat, dan apa yang berada di antara timur dan barat. Sekarang Nabi Musa menyebutkan kedua-dua sisi, vertical and horizontal. Apa dia vertical horizontal? Menegak, melintang. Macam kita nak print kertas lah. Kan kita ada printer, kita nak print kertas tu, dia tanya, nak print bentuk potret ke, nak print bentuk landscape kan? Potret menegak, landscape melintang. Hak moden lagi, vertical horizontal. Sama seperti Isra' Mi'raj Nabi. Mekah ke Masjidil Aqsa kita panggil melintang, horizontal. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha kita panggil vertical, menegak. Dia dah sebut sifat menegak tadi. Rabbul samawati wal ard. Sekarang dia sebut melintang, timur dan barat. Habis kiri kanan atas bawah sebut. Sebab kalau kita ambil pemahaman sebahagian yang menyembah matahari, jadi matahari itu naik daripada arah mana? Arah timur. Nak habaknya timur tu hak Tuhan aku. Matahari hak duk naik tu pun hak Tuhan aku buat. Kalaulah matahari itu terbenam di sebelah barat, barat tu pun hak Tuhan aku buat. Matahari hak sama terbenam tu pun hak Tuhan aku buat. Dan nak habak bila sebut timur barat ni, auto kesemuanya. Sedangkan pendakwaan dan claiming Firaun hanya pada batas sempadan dan geografi negara di bawah kekuasaan dan pemerintahannya sahaja. Kalau orang anggap dia Tuhan, siapa? Penduduk Mesir itu je. Kalau orang nak sembah dia, siapa? Penduduk Mesir itu je. Luar daripada sempadan geografi itu, penduduk hak jiran kita kata. Adakah juga menganggap Firaun itu Tuhan? Tak ada. Hak duk utara duk sempadan, adakah menganggap Firaun hak duk Mesir ni Tuhan juga? Tak ada. Aduk timur luar pada Mesir? Tak ada. Jadi nak habaknya hak dia duk mengaku tu kecil tu je. Tapi Tuhan aku ni sejauh timur, sejauh barat, semua dia punya. Berani Firaun jawab? Tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Kalau kita perhati pun sifat-sifat yang Allah dah tunjuk dalam ayat lain, semua menunjukkan kelemahan dia. Semua menunjukkan kelemahan dia. Contoh kalau kita ambil, yang mana dia pernah bermimpi kan? Firaun pernah bermimpi keluarnya satu bola api yang besar, datang daripada bumi Baitul Maqdis.
Dan bola api ini menuju dengan laju dan pantas ke negeri dia Mesir. Dan bola api ini hanya melalui dan melewati rumah-rumah orang Bani Israel di Mesir, tapi memasuki setiap rumah penduduk-penduduk di Mesir yang berbangsa Kipti. Jadi esok tu bangun daripada tidur, dia tak tahu apa maksud, apa makna, apa takwil dan tafsiran bagi mimpi dia. Patutnya apa? Dah hang mengaku Tuhan kan? Tak payah cari ahli nujum, tak payah cari tafsir mimpi, tak payah cari orang yang pandai tenung tilik, aku Tuhan dan aku tafsir sendiri. Patutnya. Ataupun Tuhan patut bermimpi tak? Rasa macam tak betul juga, aku sendiri mengaku Tuhan tapi aku bermimpi pula dah. Lepas tu aku jadi takut dan gerun dengan mimpi aku ni. Bila orang lain tukar tafsir sekian, ada seorang bayi, baby yang akan lahir, yang akan menjatuh dan menjahanamkan kerajaan Tuanku. Kena telan Panadol juga, sakit kepala. Jadi kalau kita baca tu dah menunjukkan kelemahan dan kekurangan dia pun. Apatah lagi dalam berupa memberikan jawapan. Tu pun di belakang tu, in kuntum ta'qilun. Sekiranya kamu mahu mempergunakan akal fikiran, mahu faham, mahu mengerti. Kalau ada otak lah bahasa orang kampung. Benda ni tak payah jerit kan? Benda ni tak payah jerit, benda ni tak payah apa. Cakap slow pun benda tu boleh tusuk dalam. In kuntum ta'qilun. On tu Fir'aun lah. Aku nak abad kat hang ni, Tuhan aku menguasai timur, Tuhan aku menguasai barat, dan Tuhan aku menguasai antara timur dan barat. Tu pun kalau hang ada otak lah. Slow ya kita tengok. Kalau hang mau faham, kalau hang mau mengerti bahasa orang kampung, kalau hang ada otak. Rasa aku nak. Orang sebut pelan je. Tapi ayat di belakang tu sakit hati tu. Cengkam hati tu. Ingat aku sangat ke? Ingat aku bebai sangat ke? Tapi Fir'aun dia tetap tak mahu kalah. Sebab politik licik dia, apa yang dia buat? Qala la inittakhazta ilahan ghairi. Dia dah bagi ugutan dan ancaman dah. Sekiranya kamu mengambil Tuhan lain selain daripada diri aku. Ugut tu. Kalau hang jadikan zat lain daripada diri aku, entiti lain daripada diri aku, kuasa lain daripada kuasa aku, la aj'alannaka minal masjunin. Pasti aku akan memasukkan kamu ke dalam penjara. Dia tak ada hujah, dia tak ada dalil, dia tak boleh jawab. Jadi bila dia tertekan, maka dia mengugut Nabi Musa. Lebih-lebih sembang lagi, aku akan sumbang hang dalam jail, aku akan sumbang hang dalam penjara. Baik, kalau kita tengok step by step, itulah seni politik bacul dia. Pertama, bila dia soal benda yang dia anggap nak mematikan hujah Nabi Musa, nak merendah-rendah. Bila kawan ni sebut Tuhan macam ni, wa ma rabbul alamin, jenis apa Tuhan kamu tu, lagu mana Tuhan kamu? Asalnya nak mengejek, asalnya nak menjatuh dan merendahkan. Bila orang sebut sifat Tuhan, terbungkam dia, tak ada jawapan. Ni duk merapu apa, merepek apa, dia sudah reject dah. Orang bagi lagi jawapan, dia tuduh Nabi Musa gila pula, orang lain pula gila. Dan bila bagi lagi, lebih-lebih sumbat dalam jail lah. Lebih-lebih lagi aku ISA, Internet Security Act hang ni, tahanan tanpa bicara ni. Baik, kita lihat di sini. Dalam ayat-ayat ini adanya prinsip-prinsip yang Nabi Musa memperkenalkan Fir'aun tentang sifat-sifat Tuhan yang sebenar dan selayaknya. Dan saya berhenti di sini sebab kita akan sambung lagi lah. Bila? Bulan depan lah. Bulan depan tu macam drama, biasalah drama kan. Bila habis drama tu dia tunjuklah hak lebih kurang 2-3 minit. Hak menarik hak akan datang pula. Dia akan lagi menarik. Pasal apa? Sebab selepas ni tak boleh nak guna hujah bicara. Tak boleh lagi nak bercakap.
Tak boleh lagi nak keluar dalil tu, dalil ni dah. Melalui bicara. Pasal apa? Cakap lebih, kawan tu ancam apa tadi? Aku sumbat dalam. Aku sumbat je lah. Jadi dia tak habis di situ. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, ni stop dah. Bahagian cakap, bahagian bicara. Sekarang sebagai seorang Rasul, kami mengurniakan kepada kamu mukjizat. Kan dah praktikal atas Bukit Tursina, lempar tongkat, jadi ulat, masuk tangan ni. Sekarang bahagian sembang, bahagian cakap, habis dah. Tunjuk kat dia bahagian mukjizat pula. Nak bukti kamu ni Nabi Rasul yang sebenar. Lepas tu tunjuk lah. Bila tunjuk, dia akan tuduh apa pula? Rupanya dia hilang selama ni. Kan Nabi Musa lari ke negeri Madian, hak tertumbuk tu. Dia pergi belajar sihir. Dia sekarang jadi sihir. Maksudnya dia mengakui kehebatan Musa, tapi dia nak nafikan juga tu mukjizat dengan membuat pertuduhan sihir. Bila tongkat tu jadi ulat. Mukjizat kan? Keluar tangan. Dia tuduh pula Nabi Musa tu ahli sihir. Lepas tu dia tangguh pula. Dia tangguh lagu mana? Bila dia minta pendapat menteri dia, lagu mana nak buat ni? Dah hak tu pun jam, hak ni pun jam juga. Dia pun takut dah juga dengan ulat tu, besar. Ulat yang kedua ni lagi besar daripada ulat praktikal atas Bukit Tursina. Menteri dia kata, okey, tangguh dulu urusan dua orang ni, kita kerahkan orang kita pergi ke mana? Pergi ke pekan-pekan, bandar-bandar, cari ahli sihir yang hebat, kita buat satu tarikh, kita berlawan. Dia nak sangat tunjuk sihir dia, kita cari ahli sihir. Kalau zaman ni kita cari cyber trooper kita, hak sanggup kita upah, sanggup kita bayar, lawan kau ni. Lepas tu dia buat pengumuman pula kepada masa tu, sesungguhnya Musa ni nak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir dia. Ni announcement siapa? Announcement raja ni, announcement sembahan, announcement Tuhan ni. Dia buat ayat, Nabi Musa nak tunjuk sihir ni, sebenarnya dia nak halau kamu semua keluar daripada apa? Daripada bumi Mesir. Dia guna isu politik kenegaraan, nasionalisme. Bayangkan kalau lepas ni kerajaan ni jatuh, Musa dengan kelompok dia ambil sini, aku jatuh, hampa semua jatuh. Hampa semua sebelum ni dia makan gaji dengan aku. Lepas pada ni aku habis kan. Tak ada gaji, tak ada KWSP, tak ada apa dah. Orang ambil negara kita ni habis lah. Dia tuduh teroris lah apa. Ni kalau kita nak faham dari sudut era yang sebenar. Bukan sekadar perdebatan, tapi ada seni dia. Yang itulah saya sebut di awal tadi, seni politik bacul Fir'aun. Dan tu lagi tambah menarik lah. Jadi kena tunggu bulan 11 lah. Dan waktu dia siaran yang sama, TV yang sama. InsyaAllah. Kalau malam di TV3 lah. Jadi insyaAllah saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah bersama, terutama kepada diri saya yang bercakap dan berbicara. Seterusnya juga mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah dan ibrah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله